Okey, apa itu sejarah perakaunan? Macam mana perakaunan ni bermula? Ya. Perakaunan ni bermula iaitu dari rekod perakaunan yang paling awal di Babilonia. Jadi Babilonia 3,500 sebelum Masihi. Catatan tu dalam kepingan tanah liat je. Okey. Di mana? Di Babilonia. Jadi nama Babilonia ini adalah rekod paling awal, iaitu tahun 3,500 sebelum Masihi. 3,500. Lepas tu dia pergi pada tahun 400 sebelum Masihi. Rekod perakaunan ni dah mula tulis dalam kertas. Ya, menggunakan papyrus dan kalamus. Dekat mana? Mesir. Tadi Babilonia, sekarang dah kat Mesir. Kat Mesir ni dah ada kertas dan juga kalamus. Okey. Lepas pergi Mesir, akaun ni pula orang kata di Itali pula sistem catatan bergu bermula. Sistem catatan bergu apa tadi? Ada debit dan kredit. Dipopularkan oleh Luca Pacioli. Jadi bila sebut nama Luca Pacioli, dia sangat berkait rapat dengan sistem catatan bergu. Nama Luca Pacioli ni macam orang Itali. Betul. Memang dekat Itali pada abad ke-14 untuk memenuhi keadaan ekonomi yang semakin berkembang dah masa tu. Ya. Selepas pada catatan bergu ni, barulah ada revolusi perindustrian. Dah banyak dah kilang-kilang dekat England. Dekat England pada abad 17 dan 18. Masa ni bila ada perindustrian kilang-kilang, perakaunan kos diperkenalkan. Maksud tu dah aktif dah pengeluaran ni, jadi perakaunan kos. Jadi dari tanah liat pergi kepada kertas dan pen dekat Mesir, dekat Babilonia, lepas tu pergi ke Mesir, lepas tu pergi dekat Itali, dikenalkan sistem catat bergu oleh Luca Pacioli. Lepas tu dia pergi kepada England. Lepas daripada England, perakaunan kos diperkenalkan. Lepas tu barulah wujud apa? Jawatan Kuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa pada 1973 untuk beritahu menggalakkan penggunaan mula garis panduan yang sah. Maknanya semua orang kena patuh piawaian ni. Standard dia. Dia kena ada standard pada 1973. Sebelum ni catat dekat tanah liat, kat kertas macam biasa kan. Kenalkan catatan bergu, ada perakaunan kos, baru wujud piawaian 1973. Itu sejarah. Jadi bila kita belajar ni, murid boleh menerangkan sejarah mengikut turutan, bermula dari era Babilonia hingga kini. Okey. Lepas tu perkembangan ni perakaunan secara manual. Dulu kan tanah liat, lepas tu pen dan kertas. Sekarang ni berkomputer. Apa kelebihan pengisian komputer berbanding dengan secara manual? Yang pertama, dia boleh diakses oleh individu yang diberi kuasa. Maknanya senang lah. Okay? Ataupun kerana kata dia tak semua, kalau tulis dalam buku ni, siapa-siapa boleh buka. Betul? Kan? Tapi bila kita guna perisian perakaunan, ada password, tak semua orang boleh buka. Kan? Jadi memastikan kerahsiaan dia makin tinggi lah. Lepas tu mempunyai fungsi data sokongan. Kalau kena air, buku habis lah. Betul tak? So ada boleh simpan kat mana-mana. Kehilangan data ataupun kerosakan data boleh dikurangkan. Okey? Itu kelebihan-kelebihan lah tu. Ya? Segala pembetulan kesilapan. Katalah salah tulis tarikh. Kalau dalam buku, tiba-tiba 12, lepas tu 15, lepas tu ada 11 hari bulan, pada 13 hari bulan pula. Macam mana nak selit kan dekat buku? Quick, potong, buat balik. Nampak? Segala pembetulan kesilapan mudah dilakukan. Apa yang pertama? Ada password. Kan? Kerahsiaan dia makin tinggi, keselamatan makin tinggi. Yang ketiga, kehilangan data ataupun kerosakan data boleh dikurangkan. Yang kedua, yang ketiga, pembetulan kesilapan mudah dilakukan. Kepentingan sistem maklumat perakaunan kepada entiti perniagaan. Sistem maklumat perakaunan penting kepada entiti perniagaan. Kenapa? Sebab kita nak kumpul.
simpan data transaksi. Lepas tu kita nak proses. Lepas tu kita nak kawal dia. Membolehkan juru audit faham sistem. Membolehkan pakar. Dah kita simpan, kumpul, proses, buat penyata kewangan. Juru audit buat laporan. Lepas tu cukai pun dapat buat dengan tepat. Itu kepentingan sistem maklumat perakaunan. Okey, bila kita sebut-sebut penyata kewangan ni kan. Okey, apa itu penyata kewangan? Penyata kewangan terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Akaun perdagangan untung rugi ini dia bercerita pasal belanja hasil jualan kita, untung bersih kita. Penyata kedudukan kewangan dia bercerita pasal aset, liability yang equity pemilik. Aset itu harta, liability itu hutang, equity pemilik itu modal. Aset itu apa? Okey, pandai. Harta. Liability itu apa? Hutang. Yang equity pemilik itu apa? Modal. Ini benda yang berlaku dalam perniagaan. Okey, semua kena ada. Ini contoh dia. Contoh penyata pendapatan ataupun akaun perdagangan untung rugi. Okey. Ini penyata kedudukan kewangan. Nanti kita belajar dengan detail lah. Ya, ini contoh saja. Okey, next. Ciri-ciri penyata kewangan tu. Penyata kewangan kita nak serah kepada bank tu, ciri-ciri yang pertama yang mesti ada, yang paling asas ialah relevant. Yang paling asasnya kualitatif iaitu kualiti. Paling asas pada penyata kewangan kita mesti relevan. Mesti relevan dengan pengguna. Okey, maklumat yang dipengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna. Relevan maksudnya kalau orang tengoknya penyata kewangan, orang jumpa cari untung dekat mana, rugi dekat mana, belanja kita banyak mana, hasil kita banyak. Sangat relevan. Perwakilan benar. Mesti perwakilan benar. Penyata kewangan tu mesti bebas dari kesilapan. Perwakilan benar. Mesti benar lah. Jujur. Tidak ada laporan yang berselindung ataupun ada unsur-unsur berat sebelah. Perwakilan benar. Okey. Lepas tu, barulah ada ciri-ciri kualiti tertingkat. Maksudnya, selain pada hak asas. Kualiti yang macam mana? Kebolehbandingan. Maksudnya, penyata kewangan kita ni boleh banding. Dari tahun lepas dengan tahun ni. Dari syarikat A dengan syarikat B. Kita boleh banding. Boleh dibandingkan. Penyata kewangan. Boleh faham. Penyata kewangan ni kita bagi je kat orang. Bukan bagi kat orang. Maksudnya, pihak bank nak je. Okey. Butirannya jelas. Sangat boleh faham. Lepas tu kebolehsahan. Sah. Maksudnya dipercayai. Kebolehsahan maksudnya penyata kewangan kita boleh dipercayai. Yang pertama boleh banding. Yang kedua mudah boleh faham. Yang ketiga ialah kebolehsahan. Kebolehsahan tu macam mana? Boleh percaya. Sah. Memang boleh disahkan. Ada satu jaminan. Pemasaan. Pemasaan ni dari segi ketepatan masa. Okey, sangat penting. Okey, ketepatan masa untuk mengetahui keuntungan kita. Bukan sepanjang 4 tahun, tak tahu lagi untung berapa. Awal tahun depan pun tak tahu, tak boleh. Penyata kewangan mesti ada tempoh dia dan mesti ada ketepatan masa. Okey, bandingkan item penyata kewangan. Okey, penyata kewangan ni dia berbeza dari segi kedai rucik, kedai dobi, koperasi, ada beza. Dia tak akan sama. Contoh, kedai rucik kita akan jual-jual barang, betul? Kalau macam klinik mata, dia tak jual mata. Tapi dia menggunakan perkhidmatan. Okey, macam dobi. Dobi jual apa? Tak ada kan? Dia tak ada jual apa. Dia menyediakan perkhidmatan. So, sumber-sumber pendapatan dia berbeza-beza. Itu dia. Okey, penyedia, siapa yang kena sediakan penyata kewangan ni? Sama ada pekerja sendiri boleh, pemilik perniagaan tu sendiri boleh, ataupun nak suruh pihak luar pun boleh. Maknanya penyata kewangan ni boleh disediakan oleh pekerja sendiri, pihak luar ataupun pemilik perniagaan. Pekerja tu sendirilah yang majikan mengupah pekerja dia untuk buat penyata kewangan. Pihak luar, perniagaan,
tak ada accountant sendiri dalam kedai, tak ada orang. Dia